Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Okey, so hari ini kita sambung lagi dengan soalan percubaan Negeri Kelantan kertas 2 matematik ya, kertas 2 bagi soalan percubaan SPM 2019. Alright, jom kita tengok soalan dulu. Kita lihat dulu soalannya. Okey, soalan dia adalah Raja 2 menunjukkan sawah padi Encik Amin yang berbentuk segitiga SQT. Luas sawah padi itu ialah 36 meter persegi. So take note maklumat yang dia bagi. So maklumat yang dia bagi adalah 36 meter persegi. Alright. So kita berbalik kepada soalan. So dia nak apakah panjang dalam meter bagi ST. Dia nak kita cari apakah panjang ST. Okey, panjang yang ni. Alright. So mungkin ada di antara kita dah tahu dah ni soalan apa berkaitan apa ni. Okey, ini adalah soalan berkaitan persamaan kuadratik. Okey, untuk menyelesaikannya yang pertama kita perlu lihat bentuk segitiga ini. Alright. Kalau macam ni kita tak nampak bila kita rotate dia merupakan segitiga bersudut tegak Okey, cuba sekejap, cuba nak rotate. Okey, so dia adalah segitiga bersudut tegak. Alright, yang kita tahu, okey, untuk segitiga bersudut tegak, luas dia yang kita dah belajar. Luas segitiga bersudut tegak sama dengan 1/2 darab tinggi dia darab lebar dia. Okey. So dalam kes ni yang menegak tu adalah tinggi. Yang ni Yang ni adalah tinggi. Okey. Yang melintang pula adalah lebar dia. Okey, so dalam untuk luas segitiga ni al-maklum semua dah faham Maksudnya luas segitiga ni mesti melibatkan panjang sisi menegak dan panjang sisi mengufuk. Kita tak mempertimbangkan yang sendeng tu Dia sebenarnya adalah daripada segi empat kan. Dia sebenarnya segi empat ni kalau kita sambung ke sini dia akan membentuk segi empat. That's why dia bahagi setengah. Setengah merujuk kepada separuh yang ini. Itu formula segitiga berasal daripada segi empat. Cuma dia separuh. Alright. So dan kita lengkapkan sebab dia dah bagi panjang luas dia luas dia sama dengan 36 meter persegi. So langkah yang pertama kita bentukkan persamaan dulu. Okey. So kita tuliskan luas segitiga bersudut tegak sama dengan 1/2 darab tinggi dia adalah X tambah 3. X tambah 3 darab. Okey. Simbol darab cikgu tak letak lah semua sedia maklum lah Okey, lepas tu 2x tolak 1 yang ini lebar dia sama dengan 36. Ni kita nak tengok dulu. Persamaan ni yang kita nak tengok dulu. So kat sini kita dah dapat markah P1. Okey, markah P1. Okey, so langkah yang seterusnya kita selesaikan. So cara dia kita pindahkan dua penyebut ni Kita pindahkan dua ke sebelah kanan. Bila pindah dia akan jadi darab. Alright, dalam masa yang sama atas tu kita persamaan di sebelah kiri tu kita kembangkan lah Bila kita kembangkan X darab 2X
kita akan dapat 2x kuasa 2. Okey. Lepas tu x didarabkan pula dengan negatif 1. So kita akan dapat negatif x. Seterusnya 3 darabkan dengan 2x, kita dapat positif 6x. Dan 3 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 3. Okay. Kita guna warna hitam. Negatif 3 sama dengan yang 2 dan 36 kita darab. Terus kira kita dapat 72. Okey. Lepas tu yang ini kita boleh selesaikan sebab dia dalam sebutan yang sama. Kita ada x sahaja dan huruf, ya. Kita ada huruf dan nombor, ya. And then dalam masa yang sama, persamaan di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Alright, and then kita susun, kita selesaikan. Ini kita dapat 2x kuasa 2 campur 5x tolak 3 tolak 72. Okey, cikgu gunakan konsep pindah-pindah, mudah kita nak faham kan. Okey, walau sebenarnya kita lakukan operasi tolak, memang ada konsep tu, tapi tak apa, cara yang paling mudah kita nak faham. And then kita selesaikan, ya. So kita selesaikan, ini kita boleh selesaikan, ya. Sebab dia melibatkan nombor dengan nombor saja. Kita selesaikan. So kita dapat yang ni sama saja, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 75 sama dengan 0. Okey. Alright. So kat sini kita dah dapat markah K1, ya. K1. Ini adalah markah jalan kerja, ya. K1. Cikgu harapkan yang paling penting kita kalau boleh seberapa yang boleh dapatkan sampai di sini. Di sini. Yang lain tu semuanya mudah sahaja. Sebab kenapa? Kita akan gunakan kalkulator. Alright, cikgu selalu menekankan bila kita dah dapat persamaan arm, ya, bentuk persamaan kuadratik, persamaan arm dia, langkah yang seterusnya jangan buang masa, terus kita buat 2 kurungan, ya. 2 kurungan sama dengan 0. Okey, and then tengok huruf apa dia guna. Dia guna huruf X kan? Dia guna huruf X, maka kita pun guna huruf X. Letakkan X di sini, satu lagi di sini. Macam kita lakukan pemfaktoran kan? Okey, yang inilah cikgu kata tadi kita gunakan kalkulator. Okey, mana kalkulator? Alright, okey, keluarkan kalkulator. So cara dia, kita tekan mode 3 kali. KEQN, tekan 1. Scrollkan ke kanan sebab kita nak bukan nonce kan. Kita nak degree, so ada 2, kuasa 2. So degree dia 2, so tekan 2. Alright, kat sini A dia. Okey, sebelum cikgu masukkan, cikgu nak bagi ini dulu, info dulu. Okey. 2 ni nombor di depan huruf tu, 2 ni adalah A tanda soal, positif 5 adalah B tanda soal, dan negatif 75 adalah C tanda soal. Kita ikut je, Kalau negatif kita ikut, kalau positif kita ikut je. Follow je dia punya tu. Okey, kita masukkan sekarang A tanda soal kita tadi 2. Okey, masukkan 2, tekan sama dengan B tanda soal 5, tekan sama dengan positif, tak payah letak lah dia akan positif lah. And then C tanda soal adalah negatif 75. Okey, tekan sama dengan. Okey, X1 sama dengan 5. Okey, sekarang kita nak masukkan dalam kurungan, ya. Kita nak masukkan dalam kurungan ni. Sekarang ni 5. Ingat, bila kita masukkan, dia berubah tanda. Kalau positif 5 masuk jadi negatif 5. So kita akan masukkan negatif 5 kat sini. Okey. And then tekan lagi sama dengan, nampak tak, negatif 7.5. So kita tukarkan kepada pecahan, tekan shift, tekan ABC.
So kita dapat negatif 15/2. Alright, untuk pecahan ni, ya, untuk pecahan pastikan ingat mesti dia dalam bentuk pecahan pecahan tak wajar, ya. Pecahan tak wajar. Kita tak nak dia dalam bentuk pecahan bercampur ataupun mesti dalam bentuk pecahan tak wajar ataupun pecahan wajar. Dua tu je. Kita tak nak dalam bentuk pecahan tak bercampur. Okey. So cara nak masukkan untuk jenis pecahan ni pula, kita tengok per dia 2. Bila per itu kita rapatkan je dengan huruf. Gandingkan dengan huruf. Maka kalau cikgu katakan kawinkan dengan huruf. Ikut awak lah macam mana awak nak ingat ni. So kita rapatkan dengan huruf, kita kawinkan dengan huruf. Kita letak 2 di sini. Per 2 kan tadi. Kita letakkan 2. And then kita ada negatif 15. Tinggal negatif 15 kan. Okey, untuk negatif 15 ni ingat berubah tanda ya. Kalau masuk dalam kurungan dia akan jadi positif 15. Positif 15. Sebab tadi kalkulator negatif 15 masuk dari negatif 15. So kita masukkan dah jadi positif Okey, akhir sekali. Belum akhir lagi Maksudnya untuk nilai X ni ada 2 ya. Nilai X ni tulis macam ni je. Ya. Nilai X ni kita perlu tulis macam ini saja. Maksudnya X sama dengan 5 kan? Yang kita baca tadi dari kalkulator. Tadi kita baca tadi dari kalkulator. X1 sama dengan 5, X2 sama dengan negatif 15 So X2 sama dengan negatif 15/2. Kalau nak tulis dalam bentuk perpuluhan pun tak jadi masalah Okey. So bila dah dapat nilai-nilai X ni, tapi kena berhati-hati sebab soalan dia nak apa? Panjang dalam meter bagi ST, iaitu panjang ST. Kita nak cari panjang ST. So ingat, bila kita mempertimbangkan panjang ni, of course kita hanya mempertimbangkan nilai-nilai yang positif. Kan? Nilai-nilai yang positif. Tapi kena berhati-hati juga, kadang-kadang bila nilai negatif tu, bila kita calculate, dia masih dalam keadaan positif. Itu boleh juga kita terima. Tapi dalam kes ni, hanya satu sahaja yang memberikan panjang yang positif, iaitu X sama dengan 5. Okey, 5. Cikgu terlupa kat sini markah K1 lagi. K1. So 3 markah dah. Dia ada 5 markah 1, 2, 3, 4 kat sini sebenarnya. Kita dah boleh bagi markah kat sini untuk markah K. Kat sini kita dah boleh bagi markah K1. Okey, 4 markah, 1 markah lagi untuk jawapan. Okey, panjang ST, maka panjang ST kita tulis saja panjang ST sama dengan X tambah 7. Maka kita gantikan X itu apa? X itu 5. Kita gantikan X ni. X ni apa? Ni X 5 kan? So 5 tambah 7. So sama dengan 12. So jawapan akhir N1. 5 markah. P1. Okey, tuliskan persamaan. Jalan kerja yang pertama, jalan kerja yang kedua dan jalan kerja yang ketiga dan seterusnya jawapan. Alright, macam cikgu kata tadi, kenapa hanya kita perlu pertimbangkan positif 5? Okey, ni cikgu nak tunjukkan di sini Okey, X panjang AC tadi adalah X tambah 7. Okey, bila kita gantikan X yang ini, apa jadi kepada panjang dia? Alright, kita kira. So, negatif 15/2 tambah 7. Tekan je kalkulator. Tak payah risau-risau. Kalkulator kan ada. Gunalah. Okay, shift mode. Tekan 3 dulu, nak clearkan dulu. Reset dulu. Okay, negatif 15/2 tambah 7. Okay, nampak tak? Nampak tak dia punya panjang dia? Dapat negatif. Negatif. Kita dapat negatif berapa tadi? 1/2 kan?
Negatif 1/2 ataupun 0.5 meter. Okey, panjang mana ada dalam negatif, betul tak? Pernah tak awak jumpa ukuran meja ini adalah panjang dia negatif 10, cikgu? Kita tak pernah lagi yang melibatkan negatif. Memang ukuran tu memang ada, tapi untuk yang tu dia mesti positif. Macam umur kan, umur pun mesti positif, mana ada negatif. Okay, so that's why kita tak pertimbangkan nilai negatif. Okay, so cikgu ucapkan semoga awak mencuba ya, cari pattern soalan yang lebih kurang macam ni. Asasnya sama sahaja. Yang pertama, bentukkan persamaan. Yang kedua, bentukkan dalam bentuk persamaan arm, kuadratik. Yang ketiga, faktorkan. Yang ketiga, nilai. Ya, nilai. Okey, empat tu je dia punya jalan kerja dia. Alright, so cikgu nak awak cuba dan semoga maju jaya dalam peperiksaan SPM 2019. Bye. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi.